Datuk Seri selalu bercakap tentang reformasi. Ya, apa yang perlu kita buat sekarang, kita perlu ke depan dengan reformasi. Datuk Seri sudah ada peluang, Pakatan Harapan sudah ada peluang setelah memenangi PRU 2018. Janji reformasi institusi, janji pelbagai reformasi, tetapi saya tidak lihat ada satu reformasi yang substantif yang rakyat boleh kenang dan boleh pegang pada ketika ini. Nah, kita boleh katakan bahawa tak boleh buat kerana Tun Mahathir pada waktu itu sebagai Perdana Menteri. Apapun pada waktu itu bila ada halangan untuk membuat reformasi ini, bagaimana Datuk Seri berperanan dalam kerajaan PH pada waktu itu supaya reformasi yang diimpikan selama ini dilaksanakan? Apa halangan Datuk Seri? Ya, Tun Mahathir itu ada jasa dia, tapi dia mewakili sosok lama, pemikiran lama. Walaupun dia ikut arus, tetapi dia tak dapat hayati dan tanggapi keperluan merubah institusi, kerana institusi itu diri dan dirosakkan oleh beliau juga. Kita kata kebebasan kehakiman, kebebasan media, ya sikit sebanyak dia bagi, tapi yang merosakkan dulu dia. Jadi oleh yang demikian bagi dia itu susah. Apa yang kita lakukan? Saya di parlimen biasa, tetapi saya ada ruang kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali menemui beliau dan menyatakan bahawa kita dapat mandat untuk melaksanakan sesuatu untuk rakyat. Dan saya lebih institusi itu reform okey, tapi bagi saya kalau tanya dari urutan keutamaan itu mutu pendidikan, kesihatan dan rakyat miskin. Bagi saya itu tak boleh kita terlangsung. Dan malangnya kita tak dapat sampai ke situ. Kita serah Felda pada Menteri Ekonomi, lingkup langsung tidak ada program. Jadi kalau dia khianat kita boleh faham. Maksudnya Felda. Jadi bukan saja nak salahkan Mahathir satu orang, ya, memang dia mengemudi nakhodanya. Jadi saya rasa jelas bahawa dia dalam banyak hal juga bertanggungjawab dalam keadaan begini. Tetapi orang-orang yang dipercayainya juga yang mengkhianati amanah, itu jangan kita lupa. Ini soalan saya. Okay. Selalu Pakatan Harapan ini menuduh kerajaan Perikatan Nasional terbentuk kerana pintu belakang, kerana khianat, kerana lompat parti. Datuk Seri boleh terima tidak sebuah kerajaan lompat parti gini? Semestinya tidak. Semestinya tidak, kan? Tapi saya nak tanya Datuk Seri satu soalan. Kalau kita tidak boleh menerima kerajaan lompat parti, apa guna Datuk Seri keluar dalam press conference selalu bagi tahu cukup nombor, cukup nombor? Cukup nombor itu seperti Datuk Seri juga nak membentuk kerajaan melalui lompat parti. Tak betul. Sebagaimana itu? Tak betul. Kita tidak bangkitkan soal lompat parti. Pertama, mandat itu kepada siapa? Mandat kepada Pakatan Harapan. Apa janji dalam pilihan raya? Janji pilihan raya Mahathir sementara, kemudian Anwar. Ya. Saya kata kita teruskan mandat itu. Kemudian yang sependapat dukunglah itu. Bukan maknanya dia kena khianat dan lompat. Dia ikut keputusan. Tak boleh dia cerita lebih daripada itu. Nanti kajian sains politik setelah berlaku kita boleh cerita. Okeylah, strategi. Pada saya jawapan itu tergantung. Tetapi biarlah saya pergi pada soalan yang kedua. Dia tidak tergantung. Soalan sama ada kita terima pengkhianatan atau tidak. Tak ada. Saya jawab no. Lompat parti untuk membentuk kerajaan? Kerajaan pertengahan penggal, terus ni. Tak payah lompat parti. Untuk bentuk kerajaan? Perlu pilihan raya. Perlu pilihan raya. Kalau pilihan raya, pilihan raya. Kalau tidak pilihan raya, tak payah lompat parti. Kita bincang. Beberapa hari lepas Kuli bagi tahu bahawa saya tidak nafi during your time semasa menjadi Menteri Keuangan, budget balance seimbang dan ekonomi negara pada waktu itu berkembang. Tapi 2-3 hari lepas Kuli bagi tahu bahawa kalaulah Datuk Seri kembali menjadi Perdana Menteri, give you 3 days bankrupt negara. What's your comment on this? Tak apa pandangan Kuli, tapi saya ingat pandangan dia sebab berita Anwar ni terlalu banyak bercakap soal nak bagi peruntukan pendidikan, kesihatan, rakyat miskin yang banyak. Saya nak jawab begini, belum ada sejarah dunia daripada zaman purbakala sampai sekarang di mana maharaja ataupun presiden atau Perdana Menteri yang menyebabkan negara itu bankrupt kerana membantu rakyat. Dia bankrupt sebab rasuah, bankrupt sebab perang, dana perang dan sebagainya. Tapi belum ada dalam sejarah negara itu muflis lantaran
pemimpinnya itu terlalu asyik untuk membela dan membantu rakyat. Sekarang ini timbul isu yang pertama ialah tentang rakaman audio Datuk Seri Saya dah agak lah. bercakap dengan Datuk Seri Zahid, dan kedua-dua tokoh ini telah menafikan bahawa mereka terlibat mereka terlibat dalam pembikinan audio ini. Well, soalan saya, itu suara Datuk Seri Zahid atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk Seri dan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Zahid biarlah. Datuk Seri sudah bercakap 2 malam lepas bahawa akan buat laporan polis. Sudah buat ke laporan polis? Itu 2 soalan saya. Yang soalan yang pertama, apa isu dia? Mengeluarkan, mengintip satu rakaman, itu satu kesalahan. Siapa yang lakukan? Kalau benar, tulis. Keduanya, apakah benar kerajaan ini yang sibuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi, riuh rendah ni, tak pada cerita, tak pernah dengar pasal video dan audio yang lain? Banyak. Nampaknya sekarang ini dia nak jadi modal politik dia untuk hebahkan kononnya Anwar Zahid. Baik. Siapa tak dengar lagi video, audio, saya tak mau cakap pasal video sensitif, audio Tan Sri Muhyiddin yang sebut dalam tentang kaitkan nama Yang di-Pertuan Agong, kaitkan akan beri jawatan menteri kepada UMNO dan JLC. Maknanya pemimpin UMNO boleh dibeli. Sebab itu dia tengok kadang setengah menteri itu melompat sekarang, sebab nak jaga kedudukan, bukan nak jaga ahli UMNO atau rakyat Melayu yang kononnya dia wakili. Bagi saya itu soal prinsipalnya. Ya, soal laporan memang saya belum, sebab saya baru balik daripada Port Dickson, ya. Tapi saya sekarang memikir secara serius, ya. Apa isu dia? Isu dia nak alih daripada rasuah yang menular sekarang, penggantungan parlimen dan pengabaian dasar dan nasib rakyat. Ini yang dia nak alih. Satu, lantas audio itu menjadi satu utamaan. Apa isi masalah? Kalau betul, apa masalah dia? Ada khianat di situ, ada rasuah di situ, ada kesalahan jenayah? Tidak ada. Bukan masalah apa masalahnya. Saya sendiri pun tidak ada masalah. Soalan saya very simple. Apakah itu Datuk Seri atau bukan? Baik. Yang kedua, adakah Datuk Seri sudah buat laporan polis atau bukan? Very straightforward. Kalau tak ada masalah, apa yang masalah nak bangkitkan dalam majlis macam ni? Apa masalah untungnya bagi rakyat? Saya dah sebut buat kenyataan. Zahid, Datuk Seri Zahid dah buat kenyataan. Cukup. Move on. Masalah negara ini apa? Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah keyakinan rakyat, terutamanya Melayu Bumi Putra. Ini yang mesti ditangani. Saya tambah satu soalan lagi. Sebab saya ingat ini yang terakhir daripada saya, tapi saya tambah lagi satu. There are so much politicians, lawmakers talking about corruption, but there's very little action that has been gone to check this. In particular, see what happened to our neighbor, southern neighbor. They're done with corruption. See where they are now. They are 53 sort of 53,000 USD per capita contohnya, versus kita 12-13 ribu, kita struggle because they managed to eliminate this. And there is also one strong move hari itu to letakkan SPRM, which is the ibu, the mother of agency addressing this corruption, to be placed under parliament and yet to be done. 22 months of PH, we have yet to see it. So my soalan Datuk Seri, if you are going back, you were given power, will you put this as a top priority? And you know dalam Islam pun, corruption ni is one of the top dosa besar, and we have to address this kalau kita nak move forward. Thank you. Terima kasih. Sebab tu saya kata good governance ini, ya, good governance mesti di atas. Good governance meaning mesti lead the country daripada rasuah. Saya 2 minggu yang lalu, saya yang minta nak pergi jumpa SPRM. Bukan dipanggil oleh SPRM. Saya bawa precisely ini. Saya kata jangan jadi senjata politik. Ya, mengapa boleh biar rasuah itu menular begitu besar di kalangan Perikatan Nasional dan tidak disiasat dan tidak lakukan apa-apa? Walaupun dia jawab dia siasat, saya diam-diam dah hantar ke pegawai negara dan pegawai negara tak ambil tindakan.
dan nampak sangat pilih kasih. Dan saya bagi contoh itulah yang buang MDB untuk ahli parlimen. Kalau ahli parlimen itu kekal dalam UMNO di dakwah, kalau dia lompat ke Bersatu sokong Tun Mahathir, dia lepaskan. Jadi ini yang menyebabkan orang pertikai SPRM. Jadi saya setuju. Kalau tanya saya, kalau saya lihat 1997, di antara sebab saya bertelagah dengan ketua pada masa itu adalah undang-undang SPRM, undang-undang BPR pada ketika itu, memberi kuasa kepada BPR untuk bertindak walaupun orang itu dah berhenti 5 tahun 10 tahun, tapi dapat dikesan wang itu diambil masa dia berkuasa. Itu yang dibantah oleh sebahagian ahli Jemaah Menteri, dan saya ada pertelagahan hal itu. Jadi saya setuju ini harus jadi keutamaan melalui tekad politik yang Prof sebut tadi, tekad politik untuk membatal rasuah. Memang ialah saya kata, kita cakap Melayu, Islam memang mengaitkan kalau rasuah itu menjadi satu amalan dan budaya systemic. Now it's a systemic problem. It's not an easy problem to resolve, but it has. Prof Chan, ya.